Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallim ala habibina al-Mustafa Muhammad bin Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun al-musallun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita sambung qadun jinayah syar'iyah. Pada silap saya, kita berada pada muka surat 63 49. Perkara 49. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fi darain. Amin ya rabbal alamin. Suami yang menuduh isterinya berzina. Baik, kita masih lagi berada pada tajuk berkaitan dengan qazaf, dan kita telah bincangkan atau bahaskan tentang bagaimana tuduhan qazaf berlaku antara seorang individu dengan individu yang lain, yang mensyaratkan perlunya kepada 4 orang saksi. Ya, jika tidak mampu, maka hukuman sebabnya adalah 80 kesempatan. Ya, thumma lam ya'tu bi 4 syuhada fajliduhum 80 jaldah. Dan ada syarat-syarat bagi orang yang menuduh, juga ada syarat-syarat bagi orang yang dituduh berzina. Baik, bagaimana pula sekiranya tuduhan itu berlaku antara suami isteri? Antara suami isteri, suami menuduh isterinya sendiri berzina. Ya, dia lain sikit keadaannya. Kalau dalam tuduhan biasa, seorang tu bila dia tuduh orang lain berzina, dia perlu 4 saksi. Dia sendiri boleh jadi saksi. Dia tuduh, dia boleh jadi termasuk di kalangan salah satu daripada 4 saksi. Tapi bila suami menuduh isterinya sendiri, dia tak boleh termasuk di kalangan 4 orang saksi itu. Lebih berat lagi. Lebih berat. Seorang suami yang mendakwa dan menuduh isterinya di mahkamah bahawa ia sendiri bersama-sama 3 orang rakannya telah melihat isterinya berzina dengan si fulan bin fulan, maka pihak mahkamah hendaklah mengenepikan dakwaan itu. Tak boleh. Dan menolak tuduhan tersebut. Dan tuduhan itu tidak boleh diterima dalam mahkamah sebagai satu kes semata-mata dengan dakwaan dan tuduhan serta pengakuan suami dan 3 orang rakannya itu. Tak boleh. Dia tak boleh jadi termasuk antara salah satu daripada 4 saksi. Mahkamah hendaklah menjatuhkan hukuman had qazaf ke atas suami yang menuduh isterinya berzina jika tuduhan suami itu tidak sabit dan ditolak oleh mahkamah. Bila tolak kes, yang tuduh tu kena qazaf. Bukan dia sajalah, termasuk dengan 3 orang saksi tadi. Okey. Jadi maknanya secara yang mudah nak faham lah, sama ada suami tadi dia bawa 4 saksi yang lain yang nampak, ataupun dia sendiri nampak, kena tambah lagi seorang, kena 5 lah. Ada 5 saksi. Tapi kalau dia percaya ada 4 orang lain, bolehlah bawa. Ya, 4 orang saksi yang tak termasuk dirinya. Kalau termasuk dirinya, akan ada 5 orang.
Kalau tak, semua tu akan dihukum had qazaf sebatan 80 kali, dan tidak boleh diterima lagi penyaksian mereka itu selama-lamanya. Saksi-saksi yang dikemukakan oleh penuduh di mahkamah, mestilah mereka itu melihat sendiri dengan mata kepalanya segala perbuatan penzina itu dan cara-cara mereka melakukan penzinaan tadi. Dia kena cerita ke mahkamah tu dengan jelas. Dan saya dah terangkan banyak kali, sekiranya ada pasangan lelaki perempuan hanya didapati berada dalam selimut, itu tidak boleh disabitkan sebagai zina. Tak kira lah dia dapat tangkap dan kedua-duanya itu berada dalam keadaan yang meragukan, tidak berpakaian sekalipun, tapi dalam selimut, ini berzina ni, berzina. Tak boleh sabit. Mesti nampak perbuatan itu secara jelas, dan dia bila jadi saksi dia, keterangan tu kena jelas. Itu cerita dia. Dan nampak, saksi-saksi nampak serentak. Bahaya kan dia nak menuduh zina ni. Sebab katakan kita 4 orang kan, bila ditanya mahkamah, nampak serentak? Ya, serentak. Ceritakan apa kamu nampak. Yang seorang ni dia cerita position macam ni, yang seorang ni cerita tak, saya masa macam ni pula. Macam mana kamu 4 orang boleh kata nampak serentak tapi bercanggah ni? Habis kena. Berat kan? Susah. Pengajarannya apa? Pengajarannya jangan dedahkan keburukan orang, ta'aiban orang. Ya? Kalau kamu nak dedahkan juga, memang ketat. Syaratnya sangat ketat. Ya? Apabila saksi-saksi itu mengaku bahawa mereka tidak melihat, tidak melihat dengan mata kepalanya segala perbuatan penzina itu di masa mereka melakukan penzinaan tadi, maka persaksian saksi itu hendaklah ditolak dan tak boleh diterima. Saya tak nampak, saya dengar orang cakap, tak boleh pakai. Kalau nampak serentak, nampak depan mata, tapi bila bagi keterangan depan hakim, bercanggah. Seorang macam ni, seorang cerita macam tu, seorang macam ni. Ya? Kena juga. Jadi kalau nak betul-betul tuduh, mesyuarat dulu. Kan? Bukti cadangan sajalah. Mesyuarat betul-betul sikit, betul. Biar sepakat. Menunjukkan apa? Kalaulah ada 4 saksi yang betul-betul nak bawa kes ni, dia sampai boleh bincang dulu, memang jahat sangat tu. Jahat sangat tu. Kecuali penguat kuasa. Penguat kuasa agama kan, ya, dia serbu rumah yang didapati ada laporan, yang tidak apalah. Tapi kalau macam 4 orang laki-laki mengendap, tengok, lepas tu nak bawa kes ke mahkamah, sebenarnya itu bukan sifat orang-orang yang soleh. Yang antara syarat kita 4 saksi itu mesti lelaki yang adil, kan? Lelaki yang adil, yang tidak melakukan dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil. Kerja dia bukan mengendap, bukan sekodeng orang. Kat sini jelas kita dapat mesej dia apa? Allah tidak suka kita mendedahkan keaiban orang. Tapi kalau kamu nak buat juga, inilah syarat dia. Ya? Dan kesannya atas diri kamu yang menuduh atau mendedahkan. Ya, bila kita tuduh orang zina tu, maknanya kita mendedahkan. Baik. Okey. Dan pihak hakim dalam menjatuhkan hukuman had qazaf ke atas suami itu dalam kes ini berpindah dari kes zina kepada kes qazaf. Maknanya si suami tadi bila tidak dapat memenuhi syarat-syarat syahadah ni mana penyaksian, maka berpindah daripada kes tuduhan zina pada isteri, ditukar pada kes qazaf, ya, menuduh isteri tanpa saksi.
Jadi orang akan cakap apa? Oh, macam tu susah lah. Suami tadi dah nampak isteri dia berzina, takkan nak jadi dayus. Biarkan saja, nak bawa kes ke mahkamah, ketat sangat syarat-syarat dia. Islam apa macam ni? Nanti dulu, sabar. Bila tidak boleh dengan cara syahadah ataupun penyaksian, ada cara lain. Tapi cara ni agak betul. Memang kita kata dead end lah, mana jalan mati lah. Habis setakat tu perkahwinan antara dia dengan perempuan tadi kena dibubarkan. Iaitulah kita akan bincang ni pagi ni, iaitu li'an, sumpah laknat. Ya, sumpah laknat. Tidak boleh menuduh isteri dengan cara saksi, maka dia kena dengan cara sumpah laknat. Kita baca. Kalau ada rakaman tak boleh. Rakaman tu. Sebab rakaman video ni kita dah sebut dah kan. Dia rakam letak kat bilik dia. Lepas tu nanti ditunjuk ke orang. Dia ambil 4 orang lelaki-lelaki. Tengok ni, 4 orang lelaki je kerja saksi, tak boleh. Ya. Dia mesti nampak berdepan pada masa kejadian. Baik. Suami yang hendak melepaskan diri daripada hukuman had qazaf. Baik, bila dia nampak isteri dia berzina, dia nak tuduh. Kalau tuduh nanti kena qazaf, tak cukup syarat-syarat nak tuduh ni. Maka macam mana dia nak lepaskan dirinya daripada hukuman had qazaf? Seorang suami yang hendak melepaskan dirinya dari hukuman had qazaf hendaklah menarik balik tuduhan zina. Tarik balik, ya. Dan meminda dakwaannya daripada qazaf kepada li'an. Li'an ni sumpah laknat. Ya, li'an. Dan seorang hakim yang telah menerima pindaan bahawa suami daripada qazaf kepada li'an, hendaklah memerintahkan suami itu supaya meli'an isterinya, sumpah laknat ke atas isterinya untuk melepaskan dirinya dari hukum had qazaf. Jadi jelas di sini bahawa sumpah laknat, bersumpah dengan nama Allah ni, adalah dengan perintah hakim dalam kes ni lah. Jadi seperti yang banyak kali kita ulangkan, tak boleh kalau kita nak tuduh zina orang, nak suruh orang ramai percaya, kita buat satu majlis dekat masjid mana-mana, majlis upacara sumpah bahawa orang tu berzina. Itu kita bismillah, Allahi wa billahi wa tallahi, pegang Quran lah. Itu lagi satu bid'ah kan. Pegang Quran. Wallahi wa billahi wa tallahi, saya bercakap benar gini. Bahawa orang tu berzina. Hakim tak suruh, siapa pun tak suruh. Ya, dia buat begitu, panggil wartawan semua. Ini satu, kita kata, mungkar yang jelas. Kita nak bersumpah hanya dengan, kita kata dalam majlis qada, majlis perbicaraan dengan perintah hakim. Tak kira lah tempat, tak kira, tak mesti masjid, sumpah dalam mahkamah. Kalau majlis perbicaraan tu berlangsung dalam masjid, tak apalah nak sumpah dalam masjid. Kita bimbang tuan-tuan, kita ni nak yakinkan orang, kita bersumpah, tapi tak tahu kat mana sumpah tu nak digunakan. Kalau macam tu semua orang boleh buat majlis. Assalamualaikum, masjid ni kosong tak hari Ahad? Kenapa masjid nak buat majlis kahwin ke? Nak nikah? Bukan, saya nak sumpah. Kan? Sedap kan? Nak buruhkan satu orang, saya nak sumpah. Berapa orang? Kami ada 3 orang. 3 orang kami charge. Kan? Masjid pun boleh buat bisnes.
hakim bila memerintahkan barulah orang tu sumpah. Dalam kes ni pun asalnya mesti bawa saksi, kan? Bila saksi tak ada, baru pergi pada sumpah. Dan sumpah ni pula suami kepada isteri. Kalau orang biasa tak boleh. Saya kata satu orang, waliyahzubillah, contoh saya lah, saya nak tuduh satu orang berzina, ya, syarat dia bawa 4 saksi. Tiba-tiba 4 saksi tak ada atau tak cukup syarat-syarat, ya. Lepas tu hakim kata awak dijatuhkan hukuman had qazaf. Ya Arif, saya sanggup sumpah. Tu tak boleh. Tak boleh. Bagi satu orang menuduh pihak ketiga, ya, pihak lain, dia tak boleh sumpah. Dia memang kena 4 saksi. Yang kita bincang sekarang ni, suami tuduh isteri, dia kena bawa 4 saksi. 4 saksi tak ada atau tak cukup syarat-syarat, atau 3 saja, ya. Dia patut kena sebat 80 sebatan. Tetapi nak mengelakkan daripada dia kena sebat, dia apa? Dia pindah daripada menuduh orang zina atau menuduh isterinya berzina. Dia kata, ya Arif, saya nak li'an. Kan? Maka hakim pun kata, baik, kalau awak tak mau kena sebat, awak kena sumpah laknat. Kalau awak sumpah laknat ni, awak lepas. Okey. Tengok, kan? Hakim tadi dalam memerintahkan kepada suami itu supaya meli'an isterinya untuk melepaskan dirinya dari hukum had qazaf, iaitu bersumpah sebanyak 4 kali. 4 kali sumpah ni menggantikan 4 saksi. Untuk membuktikan kebenaran tuduhannya terhadap isterinya. Dan sumpah yang kelima, suami itu mestilah mengakui kerelaannya menerima kemurkaan dan bala dari Allah jika ia berdusta. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim 4 syahadatin billahi innahu laminas sadiqin. Innahu laminas sadiqin. Wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin. Surah An-Nur ayat 6 hingga 7. Orang-orang yang menuduh isterinya berzina sedang mereka tidak ada saksi-saksi syuhada, tidak ada saksi-saksi yang mengesahkan tuduhan itu, ya, melainkan dirinya sendiri, dia je nampak, ya, maka persaksian yang sah ada syarat, ya. Cara nak bawa juga penyaksian, iaitulah, ya, bagi seorang yang menuduh itu hendaklah bersumpah dengan nama Allah 4 kali bahawa sesungguhnya dia termasuk di kalangan orang-orang yang benar. Dia kena sumpah, wallahi wa billahi wa tallahi, bahawa isteri aku telah melakukan zina, contohnya, kan? Dan aku termasuk di kalangan orang yang benar. Aku bercakap benar. Tak kira lah apa pun bentuk ayat dia, lebih kurang macam itulah, bersumpah dengan nama Allah. Lepas tu dia kata, aku cakap betul. Aku cakap betul, isteriku telah melakukan zina, ya. 4 kali dia kena ulang. Yang kelima, sumpah kelima, wallahi wa billahi wa tallahi, laknat Allah akan menimpa diriku kalau aku termasuk di kalangan orang yang berbohong. Ataupun nak guna bahasa apa pun tak kisah, bahasa orang putih ke tak kisah, wallahi wa billahi wa tallahi, saya sanggup menerima laknat Allah jika saya cakap bohong, pun boleh, tak kisah. Jadi tuan-tuan, di sini ada sumpah laknat. Dan banyak orang tanya pada sumpah laknat, adakah sumpah laknat ni boleh sah hanya dalam kes li'an atau apa-apa kes pun boleh? Sebenarnya tuan-tuan, bila kita dituduh atau kita nak yakinkan orang, kita sanggup sumpah dengan nama Allah,
saya sanggup menerima laknat Allah kalau saya lompat mati. Contoh, pakai. Kenapa? Kerana orang tu dia bercakap dalam keadaan dia bersetuju. Macam ni. Dia bersetuju bahawa kalau saya tipu, saya lompat mati, saya khianat, laknat Allah timpa pada diri saya. Tiba-tiba bila dia lompat mati, dia kata tak ada dalam Quran, cuma cakap tentang tuduh zina. Sebenarnya apa-apa pun kita kena tuduh mencuri. Saya tak curilah, demi Allah. Kalau saya berbohong, Allah laknat saya. Dia bercakap dalam keadaan dia bersetuju, laknat Allah timpa diri dia. Sebab tu tuan-tuan, dalam bab laknat ni jangan mudah. Kita nak yakin ke orang, mulut kita cakap sedap kan? Ya? Kita nak yakin ke orang, mulut kita cakap Allah laknat aku. Tapi bila kita tak buat atau kita langgar, kita tak, dia ada khilaf, kan? Ada pendapat lain, tak boleh. Kan kau mencuri aiskrim sekalipun, orang kata bayar aiskrim. Mana ada saya curi, demi Allah. Kalau saya tipu, Allah laknat saya. Tapi memang aiskrim dah habis lah. Ni mulut ni ada kok. Baru lepas makan aiskrim, curi aiskrim orang. Contohlah. Ni saya nak bagi tahu hukum. Kadang-kadang setengah ustaz dia kata tak, dalam Quran ni sumpah laknat hanya untuk kes ni je. Tak kisah kes apa pun. Janji kamu setuju Allah laknat, jangan mudah-mudah bercakap begitu. Kerana nak bagi orang percaya kita sanggup sumpah laknat. Tapi bila kita langgar benda yang kita sumpahkan, lepas tu kita nak berlepas diri.